yang menariknya, Jepun kata boleh nak merdeka. Tapi satu syarat, kami nak tengok dulu macam mana bentuk perlembagaan. Nak tengok perlembagaan. Tuan-tuan nak buat perlembagaan, kalau serah pada ustaz, tuan-tuan agak-agak jadi apa tuan-tuan? Okey, boleh merdeka, Ustaz Zul buat perlembagaan. Jahanam tuan-tuan. Nak rujuk kitab mana? Tak tahu tuan-tuan. Nak buka buku apa? Tak tahu. Maka rujukannya adalah ambil perbandingan daripada perlembagaan Amerika. Maka begitu detail dan baik Dr. Burhanuddin cuba buat, siaplah perlembagaan tersebut. Maka perlembagaan itu diberi nama Piagam Taiping, tuan-tuan. Kerana dia dibuat di Taiping, Perak. Dia meniru nama Piagam Madinah, tuan-tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. Dan bersediakanlah dan sediakanlah untuk menentang musuh-musuh yang menceroboh dengan segala kekuatan yang dapat kamu sediakan. Dari pasukan berkuda yang lengkap sedia, untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak ketahui. Sadaqallahul Azim. Pertamanya marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini dapat kita bertemu. Tujuannya adalah untuk kita muhasabah, agar kita ini diberikan satu kelebihan apabila kita ada ilmu dan ada pengetahuan. Kerana tak sama orang yang mengetahui dengan mereka yang tidak mengetahui. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan, wahai Muhammad, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sudah tentu dah ada perbezaan di antara orang yang tahu dengan mereka yang tidak tahu. Bahkan Nabi pernah sebut, lebihnya orang alim ini atas abid. Dalam satu hadis, ketika Abu Umamah Al-Bahili menyebutkan tentang Dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan. Disebut kepada Nabi tentang ada dua orang laki-laki. Dua orang laki-laki ni apa dia? Ahaduhuma abidun wal akhar alimun. Seorang adalah abid yang menyembah Allah, dan seorang lagi adalah merupakan orang yang alim, yang reti tentang selok-belok kelebihan. Bahkan Nabi kata dalam ucapannya, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlata fi juhriha wa hatta al-hut. Nabi kata sesungguhnya Allah, para malaikat, ahli, yakni penduduk langit dan bumi, hinggakan semut yang berada di dalam lubangnya, bahkan ikan yang berada di laut, la yusalluna ala muallimil nasil khair, bahawa semua itu akan berselawat, mendoakan, memuji dan memberikan sanjungan kepada muallim, orang yang menuntut ilmu dengan kebaikan. Maknanya orang alim ini ada pengetahuan sangat berbeza dengan abid. Macam Nabi sambung, Nabi kata, fadlul alimi alal abid. Lebihnya orang alim ke atas orang abid ini, orang yang hanya beribadah tapi tidak menambah ilmu, kafadli ala adnakum, macam lebihnya aku atas kamu semua. Nabi nak bagi satu gambaran. Orang alim ni menyamai Nabi SAW. Nak bagi tahu bahawa orang alim ini ibarat Nabi berbanding dengan ramai di kalangan kita, di kalangan manusia, terutama di kalangan sahabat. Sahabat tu perfect dah, Nabi lagi perfect. Orang abid ni bagus dah, bagus lagi orang alim. Kerana apabila kita ada satu ilmu yang orang lain tidak ada, urusan agama kita mudah selangkah berbanding dengan abid yang tidak memiliki keilmuan.
Ini yang menyebabkan perlunya kita ambil sikap untuk belajar, bersedia. Batu ayat yang saya bacakan mula-mula tadi dalam suratul Anfal ayat 60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Standby kamu, bersedia kamu untuk mengisi kekuatan, mengisi kehebatan. Semua itu adalah berdasarkan dengan ilmu. Lebihnya Adam berbanding dengan malaikat bukan kerana hasil penciptaan. Kalau hasil penciptaan sudah tentulah malaikat lebih dijadikan pada nur, manusia dijadikan pada tanah. Membezakan manusia dengan makhluk yang lain adalah kalau ikut sifat kejadian manusia lebih buruk, lebih hanyir, lebih berbau berbanding dengan nur, berbanding dengan nar, api. Di situ membuktikan bahawa yang lebihnya apabila wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Bila Allah ajar kepada Adam nama-nama benda dan fungsinya, Allah pun suruh malaikat cerita ambiuni bi asma'i haula. Cerita semua nama benda-benda ni. Yang tadi Nabi Adam diberikan ilmu, tapi malaikat Allah suruh cerita tanpa diberikan pengetahuan, menyebabkan malaikat menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kan kami tak tahu ya Allah. Suci engkau ya Allah, kami tak mengetahui melainkan apa yang kau ajar kepada kami. Di situ saja kita nak peringatkan, jangan orang rasa malas nak menambah ilmu. Sebab mendengar kuliah ini sekurang-kurangnya memberikan kita sedikit beza. Maklumat yang berbeza ini mengubah persepsi kita, tuan-tuan. Kalau maklumat tak sampai, kita akan rasa bahawa kita adalah orang-orang yang hanya memiliki maklumat lama. Bila kita memiliki maklumat lama, tuan-tuan, tidak ada penambahan terhadap maklumat baru, dia akan menjadikan kita agak ketinggalan. Manusia ditinggalkan bukan kerana kekuatan tubuh badannya, tertinggal kerana dia kekurangan ilmu yang sepatutnya dia ada. Jadi sebab itulah bila kita faham konsep ini, kita faham bahawa persediaan terutama ke arah keilmuan, pengetahuan menjadi satu benda yang sangat perlu di dalam kehidupan kita hari ini. Muslimin, muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya belum ada tajuk khusus lagi untuk dibincangkan menggunakan kitab atau sebagainya. Nanti saya akan confirm balik. Kalau seandainya di sini perlu pakai kitab, kita pakai kitab lah. Sebab saya katanya setiap hari Jumaat ketiga ini adalah giliran saya. Saya akan cuba pakai kitab lah. Kalau tidak perlukan kitab, saya akan bawa beberapa tajuk yang sesuai, berpandukan juga kepada kitab-kitab rujukan lah. Bukan sembrono begitu. Tapi kalau perlukan kitab, kita akan bincang baliklah apa pengajian yang belum ada yang sesuai dengan apa yang saya boleh bentangkan, insya-Allah. Tapi pada malam ni, sekadar kuliah umum, kita bercerita tentang berkenaan dengan persediaan. Jadi sebab apa? Bila kita bersedia, walaupun kita tak dapat benda yang kita sudah buat, kita dah deliver, tapi tak dapat, tak apa. Yang penting kita sudah bersedia. Kita sudah pun memenuhi tuntutan. Yang kita bimbang, bila datang peluang, ini dipanggil datangnya luck pada orang, datangnya satu peluang untuk manusia buat benda yang lebih bagus. Tiba-tiba bila diberi peluang, dia kata aku tak bersedia, aku tak tahu, aku tak mampu. Yang tu kita takut. Sebab bila tak bersedia, peluang yang datang itu akan disia-siakan. Bila dah bersedia, peluang yang datang tu datang dan kita buat persediaan itu. Tiba-tiba tak dapat, tak apa. Yang penting kita tak kecewa kerana kita sudah pun bersedia, tuan-tuan. Sebab tu ada satu cerita menarik yang saya kira cerita ni jarang diceritakan. Saya suka sangat membaca sejarah ni kerana sejarah ni adalah satu panduan, kerana walaupun manusianya berbeza, tapi watak-watak tu tetap sama di setiap zaman. Sebab tu baru ni orang duk kempen baca satu buku Morgan Housel, buku bertajuk Same as Ever, tuan-tuan, Same as Ever. Buku tu cerita tentang
orang selalu tanya apa prediction untuk masa depan, apa ramalan untuk masa depan, predik kamu macam mana untuk satu zaman yang akan datang. Sukar nak buat prediction pada benda yang akan datang. Jadi Morgan Housel bila dia tengok benda tersebut, dia kata, dia fikir satu tajuk. Apa benda yang tak pernah berubah? Apa benda yang dia akan repeat, the infinity, kok mana pun dia akan ulang balik benda yang sama. Jadi teknologi ke tak jadi teknologi ke, ada AI ke, jatuh ekonomi ke, bangun ekonomi ke, apa yang menyebabkan benda tak berubah. Maka dia buat kajian, sebab tu dia tulis buku Same as Ever. Ada benda sama je, ever, tiap masa pun tak akan berubah. Apa benda yang tak akan berubah, tuan-tuan? Perangai manusia tak akan berubah. Manusia rakus, manusia cerdik, manusia ambil peluang, manusia nakkan kekayaan, manusia yang tak sabar, dia adalah benda yang sama. Jadi Sam S. Ever ni nak cerita bahawa kalau kita nak tahu manusia masa depan macam mana, tengok rutin yang tak pernah berubah itu. So, antara benda yang cantik untuk tengok rutin tak pernah berubah adalah melihat sirah. Akan ada watak di dalam sirah itu akan datang. Apa yang pernah wujud orang di zaman Nabi, watak seumpama Nabi, akan ada ulangan balik kerana manusia tak pernah berubah. Sejak daripada kejadian Adam sampailah kiamat nanti tak pernah berubah. Dan itu yang menyebabkan kita lihat sejarah, kerana kita tahu watak-watak ini akan repeat balik, akan ada balik dalam sejarah. Apabila kita melalui sejarah, kita tahu, oh, peristiwa ni pernah terjadi suatu masa dulu. Jadi, hari ini nak cerita tentang persediaan. Betapa orang dahulu mereka bersedia dengan begitu kuat dengan ilmu. Jadi benda yang tak berubah apa dia? Kalau kita nak berjaya adalah kita tambah knowledge, kita bersedia dengan keilmuan. Datang apa pun, kita boleh menghadapi keadaan tersebut. Ada satu cerita menarik yang seorang pengkaji bernama Fadli Ghani, dia buat satu research. Tajuknya menarik, iaitu piagam typing yang dilupakan. Ada satu piagam namanya piagam typing. Apa cerita piagam typing ni? Piagam typing adalah suatu perlembagaan yang dibuat oleh seorang yang bernama Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Apa cerita dia? Tuan-tuan, kita tahu negara kita dijajah oleh banyak pihak. Portugis 130 tahun, kemudian datang Belanda 183 tahun, kemudian datang British. Kemudian di celah-celah tu datang Jepun. Jepun perintah tak lama, tuan-tuan. Jepun masuk ke tanah Melayu, tuan-tuan, daripada 15 Februari 1942 sampailah 15 Ogos 1945, dalam lingkungan 4 tahun saja. Walaupun tak lama apa yang berlaku ini, tuan-tuan, tapi ada cerita menarik di celah-celah 4 tahun pemerintahan Jepun tersebut. Apa ceritanya? Cerita tentang di situlah orang-orang Melayu, para pejuang yang hebat di zaman itu, masa penjajahan British, mereka ini dilabelkan sebagai berhaluan kiri. Siapa dia? Ibrahim Yaakob, Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Pak Sako, Mustafa Husin. Ini di antara nama-nama dalam sejarah yang orang tak pernah reveal apa jasa mereka, kerana mereka menentang British. Tetapi bila masuk saja Jepun berlawan dan berjaya mengalahkan British, pada 15 Februari 1942 berjaya menawan Malai. Malai ni adalah nama gelaran yang Jepun bagi kepada tanah Melayu. Jepun panggil Malai. Bila dia tawan Malai, setanah Melayu ni, tuan-tuan, pada masa itulah mereka mula mentadbir. Masa pentadbiran itulah orang-orang yang dulu dicop, dilabel sebagai berhaluan kiri. Ibrahim Yaakob, Dr. Burhanuddin Al-Helmi, mereka ini mula menghimpit Jepun, tuan-tuan. Kerana Jepun tidak mahu orang-orang yang dulu dianggap tali barut British. Mereka yang duduk dengan British, sebenarnya bukan tali barut pun. Mereka yang dulu bersama dengan British. Jadi bila orang-orang daripada yang bersama dengan British, Jepun anti kepada British, bila dia berjaya masuk ke tanah Melayu, dia mencari mereka dulu yang menentang British. Maka lahirlah orang yang bernama Ibrahim Yaakob. Yang menariknya seorang yang bernama Mustafa Husin. Tuan-tuan, Mustafa Husin ni tak ada siapa kenal dalam sejarah kerana dia dilupakan dalam sejarah.
Mustafa Hussein ni hebat. Dia di antara orang yang menyertai KMM, Kesatuan Melayu Muda. Kemudian menubuh atau bersama menubuh PKMM, Persatuan Kebangsaan Melayu Melaya, tuan-tuan. Ini di zaman awal, tuan-tuan. Mereka ini adalah antaranya Mustafa Hussein yang paling tak sebulu dengan British. Dan bila datang saja Jepun, maka Mustafa Hussein nampak satu peluang. Jepun nak cuba mengukuhkan kedudukan, nak pujuk orang Melayu. Maka ketika itulah Mustafa Hussein pergi bertemu dengan Jepun, menawarkan seorang cendekiawan Melayu yang boleh membantu Jepun bagi memahami tanah Melayu. Orang itu adalah bernama Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Maka ketika tawaran itu ataupun offer itu cuba diberikan kepada Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, akhir sekali Dr. Burhanuddin Al-Hilmi dilantik sebagai penasihat adat istiadat Melayu di pejabat propaganda di Singapura, tuan-tuan. Jadi dia dilantik. Dr. Burhanuddin bukan tali barut Jepun, bukan. Ni bukan cerita macam Piramli cerita tu, jangan salah faham. Bukan apa nama kawan tu? Apa nama tu tahu? Hak Sarjan Hasan buh menampak tu. Ha? Bukan Kampung. Hak tu hak Sarjan Hasan buh menampak tu. Kan? Sarjan Hasan ya. Katalah Hasan lah. Sarjan Hasan Piramli Lakon tu. Apa dia apa? Buang, tuan-tuan. Oh, lama tuan-tuan tak tengok TV, tahu apa perasaan kan? Buang nama kawan tu. Jadi, ni bukan cerita buang. Buang ni pengkhianat. Ini bukan cerita pengkhianat. Sebab tu Dr. Burhanuddin awal-awal dia sebut. Dia kata, apa yang berlaku hari ini adalah ibarat aku berada di dalam, ibarat seumpama Musa berada dalam istana Firaun. Tak boleh buat apa. Ada peluang, tapi apa yang Jepun buat tu jahat. Apa yang Jepun buat tu tak betul. Tapi bila dapat peluang agar Islam tak teruk sangat di zaman hari itu, maka peluang tu diambil. Sebab tu dia ulang. Dia kata bahawa ini ibarat Musa sedang berada dalam istana Firaun. Tujuan kita duduk bersama Jepun pun agar orang Melayu tak kena hukuman yang sangat teruk dan Islam dapat dijalankan dengan baik. Tuan-tuan, Jepun dia anti agama. Dan Jepun juga anti kepada mereka-mereka yang cuba memperjuangkan sesuatu perjuangan melawan penjajah, tuan-tuan. Tapi bila dia lantik saja Dr. Burhanuddin, banyak perkara yang Dr. Burhanuddin dapat stop dan off. Antara yang perkara Jepun nak buat sangat, dia perintahkan Dr. Burhanuddin untuk menghapuskan sembahyang. Solat ni kalau boleh jangan. Masa itulah Dr. Burhanuddin cari jalan. Macam mana supaya Jepun ni tak pergi ke situ dulu. Jangan duk buat benda-benda yang macam tu. Jadi ada dua persidangan ulama besar yang dibuat oleh Dr. Burhanuddin di bawah Jepun. Satunya persidangan ulama Semalai dan Sumatera. Panggil seluruh ulama Sumatera dengan ulama Semalai, setanah Melayu, tuan-tuan, berkumpul di Shonan, tuan-tuan. Shonan adalah di Singapura, gelaran untuk Singapura. Maka berjaya dibuat persidangan tersebut dan persidangan itu membuktikan ada seorang ulama daripada Delhi, iaitu Buya Hamka, datang ke tanah Melayu menyertai persidangan yang dibuat oleh Dr. Burhanuddin Al-Hilmi di bawah kerajaan Jepun. Kejayaan pertama itu menyebabkan dia menganjurkan pula perhimpunan yang kedua, iaitu ulama Semalai sahaja. Dan kali ini bukan dibuat di Shonan, bukan dibuat di Singapura, tapi kali ini dibuat di Taiping, Perak. Dr. Burhanuddin memang base dia adalah di Taiping, Perak. Jadi bila dibuat di Taiping, Perak, semua ulama datang. Perbincangan adalah macam mana nak mendapatkan kemerdekaan. Perbincangan macam mana nak pastikan Islam tidak tergugat di bawah penjajahan Jepun. Peluang yang ada itu digunakan. Jadi bukanlah penjajah itu baik, tapi peluang yang ada itu harus diguna pakai. Cerita ni samalah macam Nabi Yusuf AS duduk dalam kerajaan yang tidak Islam demi menjaga suatu kelebihan yang ada. Bila ada kelebihan yang boleh digunakan agar Islam tidak mati di celah-celah tu, tuan-tuan. Ni yang dilakukan oleh Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Sampailah, tuan-tuan, agenda Dr. Burhanuddin jelas, iaitu nak mencapai dan mendapat kemerdekaan daripada Jepun, tuan-tuan. Kenapa nak dapatkan kemerdekaan daripada Jepun? Sebab kalau zaman itu berjaya mendapat kemerdekaan, apa jadi lepas itu bahawa kita merdeka terlebih dahulu. Maka daripada itulah Ibrahim Yaakob
Ibrahim Yaakob ni bukanlah Islami sangat. Yang betul-betul Islami ni adalah Dr. Burhanuddin lah. Termasuklah Mustafa Husin. Dia adalah pejuang berhaluan kiri. Dia bukanlah orang yang alim sangat, tak. Tapi dia sokong Dr. Burhanuddin yang berstatus ulama, pandai hidup dalam keadaan menggabungkan dunia dan akhirat. Tu Mustafa Husin kata, sepanjang penjajahan Jepun, tiap-tiap malam Dr. Burhanuddin bermunajat pada Allah di solat malamnya, menangis pada Allah agar diberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu, tuan-tuan. Maknanya, kenapa kita cakap tajuk tanah Melayu merdeka ni? Zaman ini orang Melayu belum cakap pasal kemerdekaan, tuan-tuan. Ni tahun bila, tuan-tuan? 42, 43, 44 dan 45, tuan-tuan. Zaman ni tak ada siapa cakap pasal mereka. Zaman Malaya Union 1946 pun belum lagi bercakap pasal kemerdekaan. Tahun 46 orang bercakap tentang hidup Melayu, tuan-tuan. Belum cakap tentang kemerdekaan, tuan-tuan. Nanti kita ceritalah detail-detail tu. Tapi saya nak fokuskan kepada Dr. Burhanuddin yang advance, yang nampak kemerdekaan. Maka ketika itulah dia pun cuba cari jalan. Akhir sekali bertemu dengan pemimpin ataupun orang-orang tertinggi dalam pemerintahan Jepun, tuan-tuan. Maka dalam pertemuan tersebut, maka Dr. Burhanuddin, Ibrahim Yaakob dan beberapa orang pemimpin Melayu pada masa itu minta kepada Jepun untuk kemerdekaan. Oh, yang menariknya, Jepun kata boleh nak merdeka. Tapi satu syarat, kami nak tengok dulu macam mana bentuk perlembagaan. Nak tengok perlembagaan. Tuan-tuan nak buat perlembagaan, kalau serah pada ustaz, tuan-tuan agak-agak jadi apa, tuan-tuan? Okey, boleh mereka, Ustaz Zul, buat perlembagaan. Jahanam, tuan-tuan. Nak rujuk kitab mana? Tak tahu, tuan-tuan. Nak buka buku apa? Tak tahu. Tuan-tuan, di zaman itu bukan banyak rujukan. Zaman sekarang, ialah ada saja dalam internet, tuan-tuan. Sebab tu kalau hari ni orang tak alim lagi, saya tak tahulah. Hukum hakam semua duduk di hujung jari anda. Cuma kita memilih nak pergi ke TikTok, nak pergi ke Playbook, tuan-tuan. Hak mana satu? Dia ada Play Store, Google Play dengan Playbook. Kita nak pihak mana, tuan-tuan? Orang biasa akan pergi ke Play Store ataupun Playbook ataupun Play ataupun Google Play kah? Saya tak tahu. Dan jarang saya tengok orang tekan Playbook. Playbook ni adalah senarai buku yang dikumpulkan di dalam Google. Semua tu boleh dibaca dalam sebut. Dulu nak jadi rujukan, tuan-tuan, bukan senang, tuan-tuan. Lah ni rujukan sangat banyak. Apa yang digunakan oleh Dr. Burhanuddin bila Jepun kata boleh nak merdeka, siapkan satu perlembagaan. Maka Dr. Burhanuddin pun pada masa itu mengambil perlembagaan Amerika Syarikat untuk dibuat perbandingan. Daripada perlembagaan itulah dia susun satu persatu nak buat perlembagaan tu. Cuma saya tak dapat detail apakah kandungannya sebab tak ada orang reveal lagi. Ini pun penceritaan yang saya jumpa daripada Fadli Ghani yang menulis, dan nanti bila saya ada masa saya akan jumpa dia. Ada tak contoh perlembagaan yang dipanggil perlembagaan yang ditulis oleh Dr. Burhanuddin tadi? Kalau ada, kita akan bentang balik, tuan-tuan. Kalau tak ada, saya harap dia bagi ada lah. Pasal benda itu ada story, tapi bukti perlembagaan tu di mana saya tak jumpa lagi. Tapi itulah yang berlaku, tuan-tuan. Maka rujukannya adalah ambil perbandingan daripada perlembagaan Amerika. Maka begitu detail dan baik Dr. Burhanuddin cuba buat, siaplah perlembagaan tersebut. Maka perlembagaan itu diberi nama Piagam Taiping, tuan-tuan. Kerana dia dibuat di Taiping, Perak. Dia meniru nama Piagam Madinah, tuan-tuan. Tapi dia dibuat di Taiping, takkan nak ada Piagam Taiping Madinah, tuan-tuan. Maka dia letakkanlah Piagam Taiping sebagai satu draft perlembagaan. Dan bila dikemukakan kepada Jepun, tuan-tuan, Jepun pun meneliti dan setuju untuk memberi kemerdekaan. Yang ni tak ada siapa reveal, tuan-tuan. Jepun setuju untuk memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu. Ketika itulah Ibrahim Yaakob bersama dengan orang Melayu menubuhkan sebuah badan yang dinamakan KRIS. KRIS ini adalah Kesatuan Rakyat Istimewa Semenanjung. Mereka menubuhkan itu untuk menyusunkan kemerdekaan. Akhir sekali Ibrahim Yaakob
mencadangkan ataupun memberikan pandangan merdeka ini biarlah dengan Indonesia. Rupanya Buya Karno, Bung Karno bersama dengan Dr. Hatta dan pemimpin Indonesia yang lain, mereka juga telah cuba untuk mendapatkan kemerdekaan daripada Jepun. Maka timbullah tarikh yang bersama dicadangkan. Kalau boleh biarlah Indonesia bersama tanah Melayu merdeka sekali. Dr. Burhanuddin setuju demikian. Maka bila dah mendapat pengesahan untuk kemerdekaan, maka ketika itulah pada 12 Ogos 1945, Bung Karno, Dr. Hatta dan seorang lagi yang kurang dikenali, tuan-tuan, Rajiman ini kurang dikenali, mereka datang bertemu dengan Ibrahim Yaakob, jumpa dengan Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Dalam pertemuan itu, mereka bincang satu topik, kita nak merdeka serentak. Ibrahim Yaakob mencadangkan Perdana Menteri, bagi tanah Melayu, kita cadangkan Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Ni asas yang berlaku, tuan-tuan. Kan? Jadi tak fair kalau cerita ni disembunyikan. Dan kalau cerita ni tak benar, tuan-tuan, kita akan cari balik Fadli Ghani kenapa cerita ni tak benar. Saya kenal orang tu, tuan-tuan, dan dia memang banyak research pasal sejarah ni. Kalau dia tak betul, saya pergi cari dia, tuan-tuan. InsyaAllah. Tuan-tuan, tak betul cerita tu tak betul. Saya akan pergi cari Fadli Ghani. Dia masih hidup, perawinya masih hidup, tuan-tuan. Saya akan pergi cari perawi tu, tuan-tuan. Tapi sebab saya berkawan baik dengan dia, saya selalu jumpa dia, ini di antara kisah yang dia ceritakan, tuan-tuan. Jadi, bila dah macam tu, Ibrahim Yaakob mencadangkan Dr. Burhanuddin Al-Helmi dijadikan Perdana Menteri. Itulah persetujuan awal. Maka 12 hari bulan tersebut, mereka pun bertolak menggunakan kapal terbang daripada Indonesia pergi ke Saigon. Saigon adalah pusat pentadbiran Jepun Asia Tenggara yang terbesar, tuan-tuan. Bila sampai di Saigon, habis perbincangan 13 hari bulan, mereka telah singgah balik di Taiping, Perak. Masa singgah di Taiping itu, Bung Karno memberitahu Jepun setuju memberi kemerdekaan serentak dengan di Malai dan juga di Indonesia. Kemerdekaan itu akan berlaku pada 17 Ogos 1945, tuan-tuan. Ini dalam kondisi Hiroshima dan Nagasaki dibom dalam bulan Ogos juga, tuan-tuan. 6 dan 9 Ogos, tuan-tuan. Nampak tak kenapa nak cepat? Sebab Jepun dah kena bom. Tanah air mereka, Nagasaki, Hiroshima dah kena bom, tuan-tuan. Hiroshima dan Nagasaki yang dibom itu menjadikan Jepun dah agak tidak stabil. Jadi masa yang berbaki ni kalau tak buat cepat, takut Jepun surrender. Maka bila pergi ke Saigon, walaupun dah kena bom Hiroshima dan Nagasaki, Jepun masih lagi mengatakan, ya, kita akan membenarkan kemerdekaan kepada tanah Melayu dan Indonesia 17 Ogos 1945, tuan-tuan. Nampak? Tetapi, tuan-tuan, itulah takdir. Itu kita kata, tak penting apa yang jadi. Penting bersediakah kita. Takdir pun datang. Saya sebut tadi, ya. Kalau ikut Dr. Burhanuddin dah bermunajat pada Allah, minta doa tiap-tiap malam. Takkan Allah tidak mendengar doanya. Kan disebut dalam Quran, tuan-tuan. Dan wa idza sa'alaka ibadi anni qarib, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila ada hamba-Ku bertanya kepadaku, jawablah, inni qarib, aku hampir. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan memperkenankan doa siapa berdoa. Di sini kalau kita baca ayat ni, kita duk ingat setiap kali kita doa Tuhan makbul. Tak. Setiap kali kita doa, Tuhan ada perancangan dia. Itu hebat. Setiap kali kita berdoa, Tuhan ada perancangannya. Betul lah yang disebut oleh Kumulawing tu. Kan? Kita mampu merancang, hanya Tuhan menentukan, tak perlu dikisahkan. Nak dengar lagu tu? Janganlah memburu angin yang berlalu, kelak kau terima jawapan yang kecundang, biar saja. Nampak? Beritahu, biar. Jangan kita nak kalang kelibut, tuan-tuan. Bukan. Pulang saja di mana permulaan langkahmu, biar saja angin itu terus berlalu. Wing pesan lama dah, tuan. Ada benda bukan macam tu. Kita hanya mampu merancang.
Hanya Tuhan menentukan, tak boleh buat apa tuan-tuan. Kita ni berapa banyak kita doa yang kita kecewa tuan. Kenapa kau tak bagi ya Allah? Kenapa kau tak bagi ya Allah? Kalau ikut Dr. Burhanuddin, bukan hanya berdoa, tapi siap dah seluruh elemen yang dikehendaki. Tapi tuan-tuan, buat macam mana? Orang tu soleh, beriman, bermunajat pada Allah. Bung Karno, tuan-tuan. Bung Karno ni adalah kesilapan dia. Dia orang sosialis. Dia orang sosialis. Masa sama dia sosialis, tapi masa sama dia ada Islamnya. Tapi bukanlah kuat Islam. Tuan-tuan, masa tu kan zaman sosialis, tuan-tuan. Banyak orang muyul, condong kepada komunis. Komunis ni ideologi. Sosialis adalah merupakan kaedah bergerak, tuan-tuan. Ataupun boleh dikatakan cara berekonomi lah. Tapi sosialis ni lebih sesuai dipakai kerana orang tu Islam, tapi dia nak kepada cara sosialis. Iaitu semua orang dapat taraf sama rata. Soekarno orangnya begitu. Dia bukanlah doa pada Allah setiap masa. Patutnya di antara dua insan ni, siapa yang patut Allah dengar doa? Kalau kita faham ayat itu secara umum, tidak melihat sejarah dan perjalanan, tuan-tuan. Tapi walaupun Bung Karno ni adalah yang dia buat silap. Tapi satu benda yang paling betul dia pernah buat. Ini saya cerita tambah lah. Ini nota kaki, tuan. Ada satu benda yang paling betul dia buat apa dia? Tuan-tuan, ini Syekh Ali Jumaah, tuan-tuan, pernah cerita. Dalam satu rancangan TV, dia pernah cerita. Orang tanya pasal satu kisah tentang Al-Azhar. Sebab Jamal Abdul Nasir pernah ingin mengharamkan Al-Azhar. Pernah tutup Al-Azhar. Jamal Abdul Nasir sosialis. Masa itu terkenal sebagai orang yang nak berjuang sosialis. Bukan Islamis macam Hasan Al-Banna, bukan macam Syed Qutb, bukan macam orang lain. Memang dia nak sosialis. Dia nak tutup Al-Azhar. Ni dalam satu rancangan televisyen, tuan-tuan. Syekh Ali Jumaah cerita, tuan-tuan. Maka bila dia cerita benda tersebut, dia kata ada satu pertemuan antara Jamal Abdul Nasir dengan Soekarno. Dia sebut dalam rancangan tu. Mereka ni dua-dua sosialis. Dua-dua pahaman mereka adalah bukan nak Islam sangat. Tapi mereka Islam, tuan-tuan. Dalam kondisi macam tu, tuan-tuan, tiba-tiba bila bertemu dengan Soekarno, Jamal Abdul Nasir tanya, aku nak tutup Al-Azhar. Apa pandangan hang? Aku nak Azhar ni tutup sebab aku takut bila Azhar ni diteruskan, api Islam akan menyemarakkan dan membakar kita semua. Kita tutup Al-Azhar. Tuan-tuan, Soekarno kata apa? Jangan kamu tutup Al-Azhar. Jangan. Kalau kamu tutup Al-Azhar, masalahnya lebih banyak. Orang akan menampakkan kamu tidak suka kepada Islam. Yang kamu kena buat, wahai Jamal Abdul Nasir, memperkuatkan Al-Azhar. Biar kamu yang menaikkan Al-Azhar. Biar orang nampak, walaupun kita begini, kita tidak menghalang pada agama. Kata Dr. Ali Jumaah, inilah jasa terbesar Soekarno yang menyebabkan Al-Azhar tidak ditutup kerana ada orang macam dia, tuan-tuan. Nampak? Sebab tu jangan pandang semua orang jahat. Di celah tu ada kebaikan. Tengok sejarah, baru nampak. Tengok ayat Quran saja tanpa membaca sirah dan sejarah tak nampak apa-apa, tuan-tuan. Sebab tu iringi ni adalah sejarah dan sirah. Lepas tu saya suka membaca sejarah sebab saya nak nampak real life tu macam mana. Rupanya betul bila kita angkat tangan, bukan semua doa Allah makbulkan macam kita nak. Tapi Allah ada perancangannya, tuan-tuan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ada perancangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Masuk tu kau apa 9 minit lagi. 11 minit lagi insya-Allah. Panjang lagi. So, jadi Soekarno dan juga Hatta telah pun diberikan tarikh 17 Ogos untuk merdeka. Tuan-tuan, apakan daya, tuan-tuan, walaupun tarikh itu telah ditetapkan, tiba-tiba Jepun surrender 15 Ogos 1945. Tinggal 48 jam saja lagi kemerdekaan akan diisytiharkan, tetapi Jepun surrender, tuan-tuan. Bila Jepun surrender sahaja, tuan-tuan, KRIS, Kesatuan Rakyat Istimewa Semenanjung yang diasaskan oleh Ibrahim Yaakob, mereka semua pergi ke Indonesia. Mereka tak tunggu di Malai, tuan-tuan. Sebab tu Okey, sambung lepas azan, insya-Allah. Jadi macam kita sebut tadi bahawa
Akhir sekali orang-orang yang mengasaskan KRIS mereka lari pergi ke Indonesia kerana mereka mendapati di Indonesia boleh mencapai kemerdekaan. Dr. Burhanuddin tetap berada di tanah Melayu, tuan-tuan. Surrender saja Jepun 15 Ogos 45, BMA terus masuk, tuan-tuan. British Military Administration terus masuk ke tanah Melayu. Tak tunggu lama, mereka menguasai balik tanah Melayu. British cepat-cepat masuk tanah Melayu. Sedangkan 17 Ogos 45, Soekarno, Dr. Hatta, Rajiman dan bersama orang Indonesia berjaya mengisytiharkan kemerdekaan mereka walaupun Jepun sudah surrender kerana Belanda lambat sikit untuk masuk ke sana, menjadikan Indonesia berjaya mendapat kemerdekaan. Tetapi kemerdekaan mereka lepas tu tetap bergaduh, berperang, berlawan dengan Belanda, tuan-tuan, menumpahkan darah kerana perjuangan mereka untuk mencapai kemerdekaan itu adalah dengan cara berlawan, tuan-tuan, dan kuat. Kita orang Melayu ni ada satu perangai tak mau gaduh-gaduh. Tak apa, tak dapat, duduk tepi lah. Tak dapat, tak apalah. Kita pun tak gaduh mana, betul tak, tuan-tuan? Orang Melayu ni ada satu perangai yang bagus. Tak apalah. Tak boleh duduk ke pekan, duduk kampung pun tak apa. Tak boleh dapat hari ni, nantilah insya-Allah adalah jalan tu. Daripada kita duduk nak tumpah darah ni, itu bukan cara daripada dulu, tuan-tuan. Jadi menyebabkan akhir sekali, bila dah British Military Administration dah masuk, tuan-tuan, lepas itu BMA mengambil pemerintahan 1945, 1946, kemudian Malayan Union dibuat, tuan-tuan, 1946 sampai 1948. Nak beritahu, itulah yang jadikan ketika itu orang Melayu berkumpul menguatkan suatu kesatuan mereka. Dr. Burhanuddin tidak lagi menjadi watak penting ketika itu. Dia sudah tidak menjadi sebagaimana peranannya semasa Jepun berada dalam pemerintahan. Memang British tak bagi peluang padanya sebab British tahu dia dulu pernah berhikmat dalam kerajaan Jepun, tuan-tuan. Maka lepas itulah akhir sekali berlakulah Persekutuan Tanah Melayu, tuan-tuan, 48 hingga 57. Lepas itu berlakulah kemerdekaan, tuan-tuan. Ada satu fakta menarik yang berlaku. Ketika Mustafa Hussein tadi yang telah berjuang bersama Dr. Burhanuddin, akhir sekali tak dapat untuk mendapatkan kemerdekaan tanah air. Akhir sekali dia bersama dengan satu parti, tuan-tuan. Segala sebut, tuan-tuan, ni bukan cerita pasal politik. Yang salah faham. Ni adalah fakta sejarah. Dia bersama dengan United Malay, tuan-tuan, ketika itu. Dia masuk ketika Dato' On melepaskan jawatan daripada menjadi presiden lah. Mungkin masa tu bukan ambil presiden lah. Tapi sebagai presiden lah, kita anggap sebagai presiden. Bila dia letak jawatan saja, ketika itu berlakulah perebutan jawatan untuk memegang jawatan tertinggi di dalam parti tersebut, tuan-tuan. Iaitu pertandingan berlaku antara Tengku Abdul Rahman lawan dengan Mustafa Hussein. Kan saya sebut tadi Mustafa Hussein dalam KMM pun dia ada, kemudian PKMM pun dia ada, kemudian di zaman Jepun dia pun ada, tapi akhir sekali dia tahu perjuangan ini tak boleh lari daripada orang Melayu. Dia menyertai akan parti UMNO ketika itu, tuan-tuan. Dan pada pertandingan pertama bila Dato' On melepaskan jawatan, orang tahu Mustafa Hussein ada kekuatan, maka berlakulah pertandingan. Bukan bila Dato' On lepas jawatan, Tengku Abdul Rahman dapat menjadi presiden begitu mudah. Tak, tuan-tuan. Ada seorang pesaing dia yang lawan dia, namanya Mustafa Hussein. Maka dia masuk bertanding merebut jawatan tertinggi di dalam parti UMNO ketika itu. Dalam pertandingan itu yang menarik apa dia? Ni. Mustafa Hussein memberikan saingan yang sangat hebat kepada Tengku Abdul Rahman hinggakan Tengku hanya menang satu undi sahaja. Kalau ada 2 undi pergi kepada Mustafa Hussein, sejarah akan berubah, tuan-tuan. Tapi itulah ketentuan Allah lagi hebat. Maka Tengku naik menjadi presiden, kalah hanya satu undi sahaja. Dan lepas kalah satu undi itu, walaupun satu undi, Mustafa Hussein tidak lagi disebut namanya selepas itu. Sudah hilang daripada radar para pejuang. Tapi dia terus menjadi pejuang, menjadi orang yang dikenali. Tuan-tuan, sejarah ni tak ada dalam buku sejarah, tuan-tuan. Yang tu kita kena reveal supaya orang boleh tahu apa yang sedang terjadi. Ini bukan tujuan menjadi orang yang bias kepada mana-mana. Tuan-tuan, anggaplah ini pengajian ilmiah
kalau tuan-tuan ada muyul condong pada mana-mana, istighfarlah pada Allah banyak-banyak. Kerana kita bukan nak ajar dan nak ajak tuan-tuan condong ke mana-mana. Tapi sebagai fakta, kita kena tahu. Dan kita bersyukur kerana kita merdeka pada 31 Ogos 1957. Walaupun terlambat sedikit, ialah daripada tahun 45 sampai 57, barulah kita mendapat kemerdekaan. Dr. Burhanuddin terus berjuang walaupun dia tidak menjadi orang penting dah dalam kerajaan, dalam mana-mana tempat ketika itu, tapi dia tidak pernah berhenti menyatakan perlunya ada kemerdekaan untuk umat Islam pada masa itu. Jadi semuanya baik, Tengku baik, tuan-tuan Dr. Tun Dr. Ismail baik, tuan-tuan Tun Razak baik. Semua orang ni adalah watak-watak penting dalam sejarah. Baca same as ever, nampak watak-watak ni akan ada lagi satu hari nanti dan tengah ada di zaman kita. Maka kita kena relate. Siapa yang sama dengan Dr. Burhanuddin? Sama yang siapa dengan Tengku? Siapa yang sama dengan Mustafa Husin? Orang tu akan ada balik kerana watak manusia tidak pernah berbeza walaupun nama, tempat ataupun teknologi sahaja yang berbeza, tuan-tuan. Tapi manusia tetap manusia, tetap ada benda-benda sebagai manusia, tuan-tuan. Jadi baca sejarah ini sebagai satu pengetahuan. Cuma yang menarik adalah tu yang saya dapat pengajaran terbesar walaupun tak capai. Bersedia tak? Tu soalan dia. Memang dah bersedia, dah siapkan perlembagaan, dah tahu macam mana cara nak mentadbir, tapi ketentuan Allah lebih besar. Tak penting yang tu, sebab itu urusan Allah. Urusan kita bersedia ataupun tidak. Sebab tu bila sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, bila kiamat, bila kiamat. Nabi tak mau fokus satu, tu kerja Allah, jangan tanya. Mata sa'ah, bila kiamat, bila kiamat. Nabi tak jawab, as-sa'ah, demikian, dah. Nabi jawab apa? Ma'addatta laha, apa yang hang bersedia? Nabi convert soalan tu, Nabi divert soalan tersebut daripada bercakap tentang bila kiamat. Nabi tanya, apa yang hang sediakan? Nampak? Di situ menjadi persoalan ma'adatta laha. Apa yang kita nak bersedia, apa yang kita nak buat sampai jadi kita ni mampu untuk mencapai sesuatu, tuan-tuan. Jadi kerja kita hari ini adalah buat kita menjadi orang yang bersedia dengan ilmu, nombor satu, tuan-tuan. Yang kedua, bersedia dengan emosi kita biar dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bersedia secara jamaah, tuan-tuan, untuk satu hari bila datang kekuatan, Islam akan kembali semua, tuan-tuan. Tadi tajuk khutbah pun menarik, tuan-tuan, tentang Imam Mahdi, tuan-tuan. Tuan-tuan dengar tak khutbah tadi? Kenapa kat Telena habis, tuan-tuan? Dengar tak, tuan-tuan, tajuk khutbah? Di Kuala Lumpur kan? Kuala Lumpur tak ada lah. Kalau di Selangor, tuan-tuan, Kuala Lumpur tajuk lain, tuan-tuan. Di Selangor, tajuk dia tadi Imam Mahdi. Satu perkataan yang menarik adalah dalam hadis tentang apabila Imam Mahdi memerintah nanti, 7 atau 8 tahun manusia akan aman dengan kebaikan. Cuma nak sampai tahap tu, bersediakah kita? Ni bab yang harus kita ambil sebagai panduan hidup kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat. Apa yang saya sebut ni mudah-mudahan mendatangkan kebaikan, insya-Allah. Akhir sekali kita mencapai juga kemerdekaan 31 Ogos 1957. Tarikh cadangan ini diberikan oleh Syekh Abdullah Fahim, iaitu yang menjadi mufti Pulau Pinang pada masa itu, tuan-tuan. Dia yang memberikan 31 Ogos 57. Seorang yang bernama Subki Latif, dalam catatannya, dia cerita tentang masa tu Tengku panggil 2-3 orang. Tarikh merdeka ni nak tak bila? Syekh Abdullah Fahim kata, merdeka kita tak 31 Ogos 1957. Kerana apa? Ini adalah di mana kerana planet semua berada di haluan yang sama. Kalau kita ambil tarikh ni, dia macam satu keberkatan menurut ilmu falak, tuan-tuan. Jadi Tengku kemukakan tarikh tersebut, British mempersetujui 31 Ogos menjadi tarikh kemerdekaan negara kita. Tuan-tuan, haluan kiri ke, haluan kanan ke, tak penting. Yang penting semuanya Islam dan buat kerja sampai berjaya. Jangan kita jadi tukang tengok sudah,
tak buat apa-apa. Kurang-kurangnya kita tahu tugas kita apa, kita buat. Tugas saya menyampai tuan-tuan. Tugas tuan-tuan mendengar dan sampaikan pula pada orang lain. Balighu anni walau ayah. Cukup sekadar tu insya-Allah. Tak mau panjang tuan-tuan. Ini adalah awal saya datang dalam kuliah maghrib. Biasanya main kuliah subuh tuan-tuan. Mudah-mudahan nanti bila benar ini kuliah bulanan, saya akan bagi tahulah kitab apa kita nak pakai. Tapi saya akan selit 3 anasilah. Pertama, Quran dengan hadis. Kedua, tentang sirah ataupun sejarah. Dan yang ketiganya, hukum hakam fiqh. Kerana saya memang dalam bidang syariah. 3 inilah yang saya akan bawa dan diketengahkan ke dalam pembahasan kuliah kita insya-Allah. Kerana fiqh ni penting. Baru ni saya jumpa dengan pihak polis. Sebab dia jemput ke balai. Bukan kena tangkap lah. Dia jemput ceramah. Yang kata ustaz kena tangkap pula. Dia jemput ceramah di balai tuan-tuan. Masa dapat jemputan tu, antara persoalan yang timbul adalah polis bila mereka jaga jalan, mereka akan langgar waktu maghrib sebab kadang-kadang kena tunggu sampai isyak baru settle ataupun habis jaga jalan tu maghrib pun nak habis dah. Maka saya kata di antara kaedah yang diajar oleh para ulama adalah orang itu boleh menjamakkan solat mereka. Menjamakkan solat antara maghrib dengan isyak tetapi jamak takhir. Mereka tak boleh qadha, mereka kena jamak takhir. Maka balik ke rumah jamaklah. Tuan-tuan, rupanya bila orang-orang yang menjadi polis ni dengar, dia jadi lapang. Betul lah ustaz, kami kadang-kadang tak dan. Balik kadang-kadang tak dan solat. Bila tak dan solat, tak solat terus tuan-tuan, solat isyak lah. Maghrib pun terlepas macam tu. Pasal dah terlepas. Jadi nak bagi tahu, maka kita pun cerita hukum dapat. Yang kedua tentang pakai kasut. Sebab saya tengok polis singgah nak solat, kadang-kadang beban dia nak buka kasut dia, nak masuk ke masjid solat. Nak pakai balik pun setengah jam. Saya pergi tandas hari tu, balik tu tengok polis tu pakai kasut tak habis lagi. Dah lah saya berak tu lama, dia pakai kasut pun tak habis lagi. Kata susahnya jadi polis. Maka yang hukum kedua saya kata, kalau dah ambil wuduk, selesai basuh di kaki, kemudian pakai kasut tersebut, kasut dia membut tinggi, mencukupi syarat ketika itu, maka bila dia pakai, bila terkentut, bila selesai terkentut, ambil wuduk, tang kaki tak payah buka kasut, ambil air sapu atas khuf saja, kerana dia dipanggil bab mashul khuf, boleh menyapu di atas khuf. Itu yang ditegaskan oleh para ulama. Sampailah seorang yang berpangkat tinggi, dia kata, betul ustaz, kita pernah buat operasi kejar parti tuan-tuan. Bukan parti, bukan parti, parti tuan-tuan. Pendatang asing tanpa izin yang mereka duduk kerja pagi-pagi tu, kalau ligan tengah hari tak jumpa tuan-tuan. Ligan tengah malam pukul 3, pukul 4 operasi, ustaz datang subuh. Saya ada ayak sebotol, dia kata. Masa tu saya tak tahu ustaz sebut, boleh. Saya pakai boot tu lah nak ligan orang kena pakai boot. Kalau pakai slipper Jepun tak jadi tuan-tuan. Jadi dia ligan. Kebetulan sebelum tu sempat solat. Saya kena buka kasut ustaz untuk basuh kaki. Kalau saya tahu hukum ni, senang pada saya untuk sapu di atas khuf saja. Maknanya boleh lah ustaz sapu khuf. Boleh. Bahkan pijak tanah tersebut tidak menajiskan kerana Allah memberikan kelebihan pada umat Nabi Muhammad. Wa ja'ala likulli ardi masjidah. Bahawa muka bumi ni keseluruhannya adalah tempat sujud. Kecuali yang nampak najis secara aini dengan mata. Kalau tak nampak, dimaafkan. Tak perlu bimbang. Walaupun tanah tu mungkin ada najis, tak ada najis. Mungkin itu tidak dipakai dalam umat Nabi Muhammad kerana Allah menjadikan muka bumi sebagai tempat sujud. Jadi dia memudahkan urusan orang. Saya ambil part ni lah tuan-tuan. Satu part hukum fiqh, satu part ada sirah atau sejarah, satu lagi adalah berkenaan dengan hadis dan Quran. Cuma kitab apa, saya akan beritahu. Sebab kalau saya buat kitab pun, tuan-tuan bukan ada kitab. Jadi saya akan tengok kitab yang sesuai dan saya akan bentang kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak berkitab, maka saya cadangkan tuan-tuan ambil kitab daripada playbook. Senang. Boleh bawa, tak payah nak bawa buku, boleh tengok di sini saja tuan-tuan sebagai panduan. Kalau tak mau pun tak apa, tak ada masalah. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat dan kebaikan tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita bincang dapat disebar-sebarkan di luar tuan-tuan. Kita telah menyiapkan video tadi di Ustaz Pro, cerita tentang Dr. Burhanuddin menjadi penasihat kepada Jepun tuan-tuan. Kita dah siapkan video tapi belum siap lagi tentang piagam piagam tapping, dan kita juga telah buat video tentang 17 Ogos 1945 adalah
pernah diberikan tarikh kemerdekaan untuk negara ini. Bantu saya sebarkan, tuan-tuan tak payah sebar apa pun. Masukkan duit dalam tabung tu, insya-Allah Ustaz Pro akan buat kerja menyebarkan video-video ni, insya-Allah, agar anak-anak muda kita, orang yang di luar sana mendapat maklumat, tuan-tuan. Terima kasih kerana tuan-tuan membantu kami untuk memahamkan orang di luar sana menggunakan aplikasi kami Ustaz Pro ataupun media sosial TikTok, Instagram, semua itu atas jenama Ustaz Pro. Terima kasih kerana tuan-tuan memberikan sumbangan, dapatlah kami teruskan menyampaikan ilmu tersebut. Tak ada cash, ada QR di sana, tuan-tuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li liwajhika wa azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin.